Okay, pembelajaran hari ini kita akan cover ataupun sambung kepada struktur kawalan pilihan bersarang dalam penyelesaian masalah. Okay, untuk objektif, kamu akan dapat hasilkan satu atau cara yang melibatkan struktur kawalan pilihan bersarang selepas kamu habis topik ni nanti. Okey, sebelum tu kalau tingkatan 1 dan topik-topik sebelum tu kita ada sentuh juga mengenai pilihan bersarang. Okey, untuk definisi dia ataupun maksud dia yang lebih tepat adalah struktur kawalan pilihan bersarang ni dia memberi maksud suatu struktur kawalan pilihan yang berada di dalam struktur kawalan pilihan yang lain. Maksudnya dalam pilihan yang pertama tu akan ada pilihan yang kedua. Ataupun kalau mengikutkan situasi permasalahan tersebut dia bergantunglah ataupun lebih daripada satu ataupun lebih daripada dua. Okey, dalam yang kedua ada juga yang ketiga. Okey, itu maksudnya kawalan yang bersarang. Di dalam kawalan yang pertama akan ada kedua ataupun ketiga, keempat dan seterusnya. Okey, untuk catat alih, kamu tengok macam mana catat alih dia. Okey, ini adalah pilihan yang pertama. Okey, ini adalah pilihan yang kedua. Okey, dalam pilihan pertama ni ada dua cabang kan. Cabang yang pertama, cabang yang kedua. Kalau ya, apa jadi? Kalau tidak, ada lagi satu pilihan yang lain. Okey, pilihan yang kedua ni pula ada dua lagi cabang dia. Okey, kalau ya, apa jadi? Kalau tidak, apa yang akan berlaku? Okey, kamu tengok dia punya pernyataan. Okey, dalam salah satu cabang terdapat cabang yang kedua. Ni cabang pertama, akan ada lagi cabang yang kedua. Okey, pernyataan bersyarat kedua dia mempunyai cabang lagi. Cabang daripada pernyataan syarat kedua, dia boleh mengenai pernyataan bersyarat dan seterusnya. Dalam rangka struktur kawalan pilihan ini yang berupa lapisan bersarang menjadikan dia struktur yang pilihan yang bersarang. Cabang yang pertama, cabang yang kedua. Cabang yang kedua ada lagi pilihan. Okay, cabang yang pertama, kedua ni sama ada dia boleh mewujudkan satu lagi pilihan ataupun dia terus melakukan operasi ataupun output lah. Okay, kita tengok contoh permasalahan dia. Contoh 3.26. Okay, dia Krishan ni diberi tugasan oleh guru dia untuk tulis satu atur cara yang dia atur cara tu minta pengguna masukkan satu nombor integer kecuali kosong lah. Okay, atur cara ni dia akan dapat kena pasti sama ada yang dimasukkan itu integer ataupun nombor negatif ataupun nombor positif. Okay, kalau nombor positif dia akan kena pasti dan memaparkan integer tersebut adalah nombor ganjil ataupun nombor genap. Okay, langkah pertama kita kena tengok dulu pernyataan masalah dia macam mana. Kita kena pasti apa yang proses terlibat, apa input terlibat, apa expected output yang akan kita boleh lihat. Okay, pertama kamu kena pasti input lah. Input dia adalah nombor integer yang bukan sifar. Kalau proses dia kena pasti nombor yang dimasukkan itu integer ataupun bukan sifar. Okay, yang kedua dia kena tahu nombor tu negatif ke positif. Kalau nombor negatif, okay, nombor tu genap ke ganjil. Ada banyak lagi pilihan dia. Okay, yang ketiga kamu kena tahu apa output dia. Output dia adalah dalam bentuk integer positif dan negatif. Ataupun kalau positif ganjil ataupun genap. Okay, seterusnya langkah kedua baru kamu mulakan dengan algoritma. Macam biasa, isytiharkan boleh ubah dulu, masukkan integer, setkan boleh ubah kamu kepada input, proses lah, proses yang dia semak tu. Okay, untuk catat alih, pertama memang kena isytiharkan, ini adalah proses, lepas tu kamu paparkan kepada pengguna nak masukkan nombor apa. Okay, bila dah masukkan nombor, kamu kena umpukkan nombor tersebut kepada pemboleh ubah yang kamu dah bina. Lepas tu baru kamu cek yang dimasukkan itu sifar ke bukan. Kalau bukan, dia akan semak. Nombor tu lebih besar daripada kosong ke tidak? Dipaparkan kalau lebih kecil daripada kosong maksudnya nombor negatif lah. Kalau lebih besar daripada kosong, nombor positif.
Okey, dia tengok pula nombor positif ni ganjil ke genap. Kalau kita nak tengok nombor ganjil ke genap, kita kena bahagi 2. Kalau ada baki, maksudnya dia nombor ganjil. Kalau tak ada baki, dia nombor genap lah. Kalau contohnya dia masukkan 6 kan. Dia masukkan 6, dia semak kat sini, 6 ni sama dengan kosong ke tidak? So, tidak. Dia pergi sini. Okey, 6 ni lebih besar daripada kosong ke tidak? Ya, dia pergi sini. Masuk 6 ni, dia paparkan 6 adalah nombor positif. Lepas tu dia semak, kalau 6 ni bahagi 2, baki 2 lah. Bahagi 2, 6, bahagi 2, 3 kan? So, baki 6, kosong. Baki dia kosong. Baki dia kosong maksudnya dia nombor genap. Kalau dia ada baki, dia nombor ganjil, maksud dia tamat lah. Okay, untuk kod, kamu boleh buat dalam 2 bentuk kod lah. Sama ada kamu gunakan Scratch ataupun kamu gunakan Python. Kalau Scratch, kamu ikutlah dia punya coding block tu. Kalau Python, dia buat macam ni. Dia gunakan if, else, if, else, if, else. Banyak if, else sebab dia banyak pilihan. Okay, ini adalah contoh output. Kalau Python pula. Kalau Scratch, contohlah kamu masukkan 2017. So, dia akan paparkan 2017 adalah positif. Okay. Lepas tu, dia paparkan ini ganjil. Sebab kalau bahagi 2 kan, 2017 ni akan mempunyai baki. Kalau Python pula, dia masukkan nombor lah. Lepas tu dia paparkan nombor ni positif. Okay, dia paparkan kalau nombor tu positif, dia semak. Dia nombor ganjil ke genap? Okay, 2017 merupakan nombor ganjil.